Jalan Lebuh Raya Karak E8 atau nama rasminya Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak ini mulanya dibina pada tahun 1970 dan dibuka pada sekitar tahun 1977. Proses pembinaan Lebuh Raya Karak ini mengambil masa selama 7 tahun untuk disiapkan. Lebuh Raya ini mempunyai sepasang terowong di kawasan peranginan terkenal di Malaysia, iaitu Genting Highlands. Lebuh Raya ini pada asalnya adalah merupakan Lebuh Raya dua rorong betul sebelum ianya dinaik taraf kepada Lebuh Raya S Plus penuh pada tahun 1997. Had laju Lebuh Raya ini adalah sebanyak 90 km per jam. Lebuh Raya ini juga merupakan sebuah jalan yang menghubungkan antara Kuala Lumpur dengan Karak yang jaraknya hanyalah sekitar 60 km atau sekitar 37.3 mi. Jadi, tidak heranlah sekiranya ada di antara sesetengah pemandu yang mengambil jalan pintas ini bagi mengelak daripada terkena kesesakan lalu lintas. Walaupun jalan raya ini dapat memberikan kemudahan kepada para pemandu untuk mengelak daripada kesesakan lalu lintas, namun di sebalik kemudahan ini, terdapat 5 kisah yang pernah terjadi dan akibat daripada peristiwa inilah yang telah menyebabkan jalan raya Karak lama ini dihantui dan telah membuatkan para pemandu menjadi trauma dan sudah tidak lagi berani untuk menggunakan jalan raya Karak lama ini. Berikut adalah 5 buah kisah yang pernah terjadi di sekitar jalan raya Karak lama ini. Diceritakan bahawa pada suatu hari terdapat seorang ibu yang menjemput anaknya pulang dari sekolah melalui jalan Lebuh Raya ini. Disebabkan oleh kesuaian sang ibu ketika sedang memandu, mereka telah mengalami kemalangan yang di mana kemalangan ini berjaya meragut kedua-dua nyawa mereka. Akibat daripada kemalangan yang tragik ini, sang ibu telah tersampak keluar dari kenderaan manakala anaknya yang duduk di bahagian hadapan kereta pula mengalami luka yang parah sehingga menyebabkan kematian oleh kerana kasa hadapan kereta yang pesah telah tersampak dan menusuk ke dalam mata budak itu. Dan akibat daripada itulah yang telah membuatkan budak itu mengalami luka yang parah sehingga meninggal dunia. Kini, roh budak yang berpakaian baju sekolah itu dikabarkan sedang merayau-rayau di sekeliling Lebuh Raya Karak ini bagi mencari di mana keberadaan ibunya, dan dikatakan juga bahawa budak itu akan bertanya ke setiap orang yang lalu lalang di situ. Pada suatu malam, seorang DJ radio pada tahun 90-an sedang mengadakan satu rancangan berkongsi cerita seram. Ada seorang pemanggil yang menelefon stesen radio tersebut lalu menceritakan mengenai satu pengalaman yang ngeri. Cerita itu boleh didengari secara langsung oleh semua pendengar rakyat Malaysia. Pemanggil ini menceritakan mengenai kisah kemalangan yang telah dia lalui di jalan raya Karak ini. Sabung pemanggil ini bercerita bahawa kereta yang dipandu olehnya telah terbabas dan menjunam ke dalam sebuah gaung bersama dengan isteri, anak dan kedua orang tuanya. Pemanggil tersebut lalu menangis dan meluahkan rasa sedihnya kerana semua ahli keluarganya telah mati akibat daripada kemalangan yang tragik itu. Lalu, secara tiba-tiba, lelaki itu berkata bahawa dia terlihat yang dirinya juga telah mati akibat daripada kemalangan tersebut, dan kemudian terdengar bunyi hilayang ketawa sebelum panggilan tersebut dimatikan secara tiba-tiba. Pada awalnya, cerita ini dianggap sebagai sebuah gurauan bagi menakut-nakutkan para pendengar. Namun, pada keesokan harinya, terdapat sebuah berita yang melaporkan tentang sebuah kemalangan maut yang telah menimpa seisi keluarga. Dan apa yang lebih memeranjatkan lagi adalah apabila setiap berita yang dilaporkan itu adalah sama seperti yang pernah diceritakan oleh sang pemanggil misteri tersebut. Hal ini membuatkan penampai radio itu berasa pelik
lalu ingin memeriksa rakaman panggilan yang telah dibuat pada malam semalam. Namun, semuanya menjadi lebih misteri kerana pita rakaman itu sunyi dan tidak memiliki sebarang suara. Kerana bermula apabila pemandu bas yang berada di sekitar situ menceritakan bahawa pada satu malam selepas bas terakhir daripada Kuala Lumpur ke Bentong dalam lebih kurang pukul 9 malam, dia telah mengambil penumpang di kawasan tersebut, yang di mana pada kebiasaannya kawasan tersebut adalah sunyi. Seperti kebiasaannya, konduktor akan memberikan tiket bas kepada semua para penumpang dan mereka akan memberikan wang untuk membayar tiket bas. Keadaan dalam bas pada waktu itu dipenuhi oleh para penumpang dan apabila hampir sampai di Bentong, para penumpang tadi turun ke sebuah hutan. Namun, setibanya konduktor bas tadi di stesen Bentong dan mahu mengira semula duit yang diberikan oleh para penumpang tadi, dia sangat terkejut apabila melihat wang yang di dalam bagnya itu hanyalah penuh dengan daun dan bukannya duit seperti yang diberikan oleh para penumpang semasa mengambil tiket tadi. Seperti yang pernah dikatakan, Jalan Lebuh Raya Karak ini selalu dijadikan sebagai sebuah jalan bagi para penumpang yang ingin cepat sampai ke destinasi yang dituju. Sama juga seperti sebuah keluarga yang memiliki seorang bayi ini. Kisah ini bermula di mana pada suatu malam, kereta yang dipandu oleh sang suami ini tiba-tiba sahaja rosak dan menghadapi masalah enjin yang tidak boleh dihidupkan. Suaminya tadi berasa pelik kerana dia yakin yang sebelum memulakan perjalanan tadi, dia telah memeriksa kereta tersebut dan tidak memiliki sebarang masalah. Suaminya tadi telah keluar dan pergi memeriksa semula enjin, namun tidak menjumpai sebarang masalah. Pada mulanya, mereka memutuskan untuk menunggu sahaja jika ada kereta lain yang lalu di kawasan tersebut bagi meminta bantuan. Namun, setelah 20 minit berlalu, tiada satu kenderaan pun yang melalui kawasan tersebut. Akhirnya, sang suami dengan berat hati terpaksa meninggalkan anak dan isterinya di dalam kereta sementara dia keluar bagi mencari pondok telefon yang berdekatan. Sebelum dia pergi, dia telah menasihati isterinya agar mengunci pintu dan tidak pergi ke mana-mana. Setelah beberapa jam kemudian, tiba-tiba isterinya terlihat cahaya lampu merah biru yang datang daripada kereta peronda. Seorang anggota polis telah pergi mendekati kereta mereka dan meminta bantuan untuk isteri tersebut keluar daripada kenderaan tanpa menoleh ke arah belakang. Si isteri itu pun keluar daripada kereta tersebut bersama anaknya menuju ke kereta peronda, dan apabila dia sudah berada pada jarak yang selamat, dia akhirnya menoleh ke belakang dan terkejut kerana terlihat kepala tanpa badan suaminya yang berada di atas kereta. Sehingga hari ini, badan suaminya masih belum berjaya ditemui. Wanita itu mengatakan bahawa sepanjang menunggu kepulangan suaminya daripada pondok telefon tadi, terdapat beberapa bunyi dentuman yang kuat yang datang daripada atas kereta mereka. Jika hendak dibandingkan dengan kisah-kisah yang lain, kejadian misteri Volkswagen kuning ini adalah merupakan sebuah kisah misteri yang paling terkenal. Hal ini dikarenakan oleh kereta Volkswagen ini selalu sahaja muncul secara tiba-tiba. Volkswagen kuning ini dipercayai mula mengganggu kenderaan di Lebuh Raya Karak sejak tahun 1956. Tetapi, selepas Lebuh Raya Utara Selatan ini dibina melintasi kawasan yang dinamakan sebagai Jalan Jelapang, kereta Volkswagen kuning yang misteri ini selalu sahaja muncul dengan mengganggu kenderaan yang lalu lalang di situ. Punsanya dipercayai bermula daripada sebuah kisah di mana terdapat seorang isteri seorang yang telah membunuh suaminya dengan kejam dan kemudian merampas kereta Volkswagen kuning milik suaminya itu. Pada akhirnya, sang suami itu mati sambil menyimpan rasa dendam yang membara untuk memiliki semula kereta Volkswagen kuningnya itu. Hal ini telah membuatkan kereta Volkswagen yang dipandu oleh isterinya terbabas dan pada masa kini dipercayai bahawa kereta Volkswagen ini akan muncul secara tiba-tiba tanpa pemandu dan dikabarkan bahawa sekiranya ada pemandu yang memotong kereta itu, maka
kereta Volkswagen kuning tersebut akan berada di hadapan kereta tersebut secara mengejut, dan hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya kemalangan. Kini, disebabkan oleh jalan raya Karak E8 ini sudah lama tidak digunakan oleh para pemandu sehingga telah menyebabkan jalan ini menjadi sunyi, sepi, maka pihak kerajaan telah memilih untuk menutup jalan raya ini bagi membuat jalan lebuh raya Karak yang baharu.